Baik, seterusnya kita sambung soalan 5. Okey, soalan 5 ini adalah berkaitan dengan topik bab 5 cahaya, 5.3 pantulan dalam penuh. Okey, soalan darjah 5.1 dan 5.2 masing-masing menunjukkan satu sinar cahaya melalui kaca dan intan. Okey. Indeks biasan kaca adalah 1.50, untuk intan 2.42. Okey. So anda jangan lupa indeks biasan dia mesti sekurang-kurangnya 1. Okey, mesti sekurang-kurangnya 1. Kalau you buat pengiraan calculation, you dapat jawapan 0 point something, itu mesti salah. Okey, ini satu tips untuk soalan objektif ya. Kalau dia suruh you kira indeks biasan, anda boleh terus out yang jawapan dengan 0.7 lebih, 0 point apa-apa. Okey, semua mesti salah. Okey, apakah maksud pantulan dalam penuh? Kalau kita tengok perkataan ini, pantulan dalam penuh. Maksudnya pantulan sepenuhnya. Sepatutnya cahaya akan dibiaskan. Tetapi apa sebab dia akan dipantulkan? Okey, sebab dipantulkan adalah ada dua syarat. Okey. Pantulan dalam penuh dia adalah fenomena. Okey, fenomena di mana cahaya dipantulkan sepenuhnya ataupun 100%, 100%. Okey. Apabila syarat pertama, sudut 7 mesti melebihi sudut genting. Okey, melebihi sudut genting dan cahaya merambat dari lebih tumpat kepada medium lebih tumpat kepada medium kurang tumpat. Medium lebih tumpat kepada kurang tumpat. Kalau medium kurang tumpat ke lebih tumpat tak boleh sebab dia akan berlaku pembiasan. Okey, bayangkan kalau kita sini ada air, sini ada udara. Okey, cahaya mesti daripada air bila nak keluar udara, dia sepatutnya akan dibiaskan dengan semakin jauh daripada normal kan. Sampai satu sudut, bila lebih daripada sudut genting, dia akan berlaku pantulan dalam penuh. Okey. So ini adalah pantulan dalam penuh. Okey, kemudian hitung sudut genting bagi intan dan bagi kaca. Okey, di sini kita nampak indeks biasan telah dibagi 1.50 untuk kaca, intan 2.42. Okey, formula N sama dengan 1 bahagi sin C. Okey. Tahu tak kenapa ini 1? Sepatutnya 1 ini kenapa? Sebab dia sin 90. Okey, sin 90. That means kalau kita sudut 7 adalah sudut genting C, kita punya sinar biasan dia adalah 90 darjah. Jadi kalau kita guna formula N sama dengan sin I bagi sin out, jangan lupa I ini mesti ambil nilai yang lebih besar, iaitu 90. Dan out ini ambil C. Okay, that's why kita ada formula N sama dengan 1 per sin C. Okay, jadi untuk kira, anda kena label okay, jangan kira sahaja. Okay, intan. Okay, N sama dengan 1 bagi sin C. So 2.42 sama dengan 1 bahagi sin C. Okay. So C akan sama dengan 24.41 darjah. Jangan lupa unit darjah ya. Kalau untuk kaca, N sama dengan 1 bahagi sin C. Okay, 1.50 sama dengan 1 per sin C. So C sama dengan 41.81 darjah. Okay, ini adalah sudut genting untuk intan dan kaca. Okay, seterusnya, perhatikan darjah 5.1 dan 5.2, bandingkan indeks biasan.
Kalau kita ada soalan bandingkan, kena ada perkataan apa? Lebih. Okey, lebih apa? Lebih tinggi, lebih besar, lebih kecil ke macam tu. Okey. So bandingkan indeks biasan. So kita tahu indeks biasan untuk intan lebih tinggi. Okey. Indeks biasan Raja 5.2 lebih tinggi daripada atau lebih besar daripada Raja 5.1. Okey, 5.1. Okey, lepas tu untuk sudut 7 kita tengok gambar. Okey, dua-dua sudut 7 adalah 30 darjah. Jadi anda jangan sebut nilai 30 darjah. Anda kena cakap sama. Sebab you nak compare kan. Okey, bandingkan kan. So jawapan adalah sama. Okey, sama. Okey. Okey, daripada jawapan 5B bandingkan sudut genting bagi kaca dan intan. Jadi kalau kaca dia punya sudut genting adalah 41.81 kan. Intan dia punya sudut genting adalah 24.41. So bandingkan mana satu lebih besar. Okey, sudut genting intan lebih besar lebih kecil daripada sudut genting kaca. Okey, sudut genting intan lebih kecil daripada kaca. Okey, lebih kecil daripada kaca. Okey. Lepas tu hubung kait indeks biasan dengan sudut genting. So basically kita tahulah kalau sudut genting dia kalau dia punya indeks biasan adalah MV. Okey. Then sudut genting adalah RV. Jangan terbalik tau. Okey. Kita kena tahu apa sebab apa akibat. Okey, sebab indeks biasan dia tinggi, barulah sudut genting dia rendah. Okey. So, semakin tinggi indeks biasan, semakin kecil sudut genting. Okey, semakin tinggi indeks biasan, semakin kecil sudut genting. That's why dia lebih senang untuk berlaku pantulan dalam penuh. Okay, sebab mungkin dari satu sudut yang sangat random, dia mungkin akan dah nampak sangat shiny sebab dalam dia banyak berlaku pantulan dalam penuh. Okey, jadi ini adalah soalan 5 ya. Okey, soalan 5.